Rangkuman Wanita Inspirasi Nona. Hasil laut memberi rezeki. Tiram ni dia jenis macam dia tajam sikit dia, macam lokal ni dia bulat gitu. Belangkas ni menu yang rare, menu yang susah nak dapat. Keenakan rasa sayur pucuk buatan tempatan. Sayur pucuk kering ni nak menghasilkan satu keping tu ambil masa lebih kurang 15 minit, hasilnya satu kepala. Gabungan dua beradik menghasilkan pelbagai rasa kuih pau. Penternakan kambing menjana pendapatan keluarga. Juga ulaman pegaga diinovasikan menjadi kudapan oleh usahawan desa ini. Tiram siput lokan, ketam kerang atau apa sahaja yang bercengkerang, hidupan laut dan sungai ini semakin mendapat perhatian ramai untuk dijadikan sumber rezeki. Bergelumang dengan lumpur dan ada ketikanya arus sungai yang melanda, mencari tiram tidak semudah yang disangka. Kepayahan dan kecekapan mencari haiwan bercengkerang ini antara usaha pasangan suami isteri dari Kota Baharu, Kelantan sebagai rutin kehidupan mereka. Nur Azia Othman, 48 tahun, adalah salah seorang nelayan wanita gigih yang berasal dari kampung Lapang Pari, Kota Baharu. Melihat kecekapannya mencari tiram dengan menggunakan sampan kecil, Azia seperti sudah biasa dengan keadaan sekeliling yang ada ketikanya mengundang risiko. Lebih-lebih lagi, dia seorang wanita. Selalu tengok keadaan air. Kalau air surut, pagi, keluar pagi. Kalau petang, keluar petang. Kalau air surut tu, kita ketengah sikit. Kalau macam air besar tu, kita main tepi-tepi nipah je lah. Sebelum memulakan pencarian tiram dan lokan ini, keselamatan diri menjadi keutamaannya. Beberapa lapisan sarung kaki dan tangan dipakai untuk mengelakkan sebarang kecederaan sewaktu mencari tiram. Proses pencarian tiram ini tidak memakan masa yang lama, namun ia turut bergantung pada keadaan cuaca dan air sungai. Kalau turut tak lama pun, dalam 10 minit gitulah. Kalau tengok keadaan air lah, kalau air surut tu boleh ambil dengan tangan. Kalau air besar tu kena ambil dengan kaki, kepit dengan kaki, ambun ke atas. Pada awalnya, hanya Nur Azia sahaja yang ke sungai seorang diri. Tetapi beberapa tahun yang lepas, suaminya Azita Kamarul Zaman, 52 tahun, mula membantu isterinya mencari tiram dan lokan. Usaha mencari tiram ini juga bergantung kepada pasang surut air sungai pada satu-satu masa. Tiram ni dia jenis macam dia tajam sikit dia, macam lokal ni dia bulat gitu. Macam lokal ni isi dia tebal, macam tiram ni isi dia nipis. Macam lokal tu dia duduk di tepi-tepi nipah. Macam tiram ni dia duduk dalam sampah-sampah macam plastik ke apa tu. Menurut Nur Azia, terdapat tempoh yang sesuai untuk turun mencari tiram. Bulan Jun hingga Julai serta Ogos adalah tempoh terbaik untuk mencari hasil laut kerana waktu ini isi tiram lebih besar dan sedap. Jika bernasib baik sehingga 3 bakul besar, tiram dan lokan boleh diperolehi dalam sehari. Perbezaan dapat dilihat daripada isi tiram dan lokan. Lokan mempunyai isi yang lebih besar dan kenyal berbanding tiram. Setelah selesai membuka cengkeran tiram, isi yang diperoleh akan dijual kepada peraih dan juga mereka yang menggemari tiram ini. Harga sekilogram isi tiram boleh mencecah RM30 sehingga RM40, manakala satu tiram bercengkerang pula dijual pada harga RM4 hingga RM5, tetapi harga ini berbeza mengikut tempat. Istimewanya kini tiram semakin diminati ramai kerana rasanya yang enak dan boleh dimasak mengikut cita rasa masing-masing. Untuk buat sambal tiram ni kita perlukan bawang merah, bawang putih, halia, cili kering. Semua tu kita blend, lepas tu kita tumis. Tumis biar betul-betul masak, baru masukkan tiram. Tiram tu masukkan sekejap je, dalam seminit je. Seafood ni kita kena masak sekejap je, baru dia rasa fresh dia tu tak hilang. Lokan tu selalunya bakar lah. Buat sambal pun boleh.
Buat kerabu boleh. Boleh, semua boleh. Menikmati makanan laut ini sebaik sahaja ditangkap dan dibersihkan sebenarnya lebih sedap. Saya dan suami ada menyediakan tempat khas untuk pembeli-pembeli yang dah beli tiram kat sini boleh bakar terus. Kita ada sediakan tempat bakar dan tempat untuk berkelah sekali. Selain tiram, belangkas juga adalah hasil laut yang menjadi pilihan penduduk setempat untuk menambah pendapatan mereka. Haiwan unik ini dianggap sebagai hidupan eksotik, sudah menjadi perhatian ramai dan mula mendapat sambutan hangat. Belangkas banyak membiak dan mudah hidup di kawasan perairan hutan bakau dan turut menjadi rezeki buat nelayan-nelayan. Dia nangkap belangkas ni kena rendam jaring tu lama sikit. Sehari, kadang 2 hari. Kalau terus taruh naik tak ada. Selalu nangkap belangkas ni pakai jaring ketam baru boleh dapat. Kalau jaring lain susah sikit nak dapat. Saya tangkap, saya ada beli sama kawan juga. Baru hantar. Dia kira ekor. Ekor yang besar lebih kurang RM10 lah. Selain dijadikan hidangan dan menu utama dalam masakan, darah belangkas juga mempunyai keistimewaan tersendiri. Darah belangkas banyak kebaikannya, terutama dalam dunia perubatan kerana dikatakan boleh mengesan virus, bakteria dan toksin dalam tubuh badan. Projek yang dilaksanakan di Universiti Malaysia Terengganu UMT ini mempunyai matlamat murni dalam pemeliharaan belangkas supaya tidak pupus. Saya Profesor Madya Dr. Faridah Muhammad dan kita sekarang sebenarnya berada di Hatchery Aquatrop, Hatchery Institute Aquaculture Tropika di Universiti Malaysia Terengganu. Secara amnya di seluruh dunia kita ada 4 spesies sahaja. So ada 4 spesies seluruh dunia, Malaysia ada 3. So 3 yang kita ada di Semenanjung kita ada 2 spesies. Jadi sebenarnya hari ini dalam hatchery ini kita ada 2 spesies dua spesies Semenanjung iaitu Tachypleus gigas dan juga Cynoscopius rotundicauda. Belangkas boleh didapati dalam 3 saiz berbeza. Saiz piring dan pinggan berada dalam kategori saiz belangkas yang kecil, manakala saiz dulang adalah saiz belangkas yang paling besar dan hanya boleh diperolehi di perairan Sabah. Selain saiz, ekornya juga dapat membantu membezakan spesies belangkas kerana terdapat 2 bentuk ekor, ada yang bengkok, tajam dan bersegi. Jadi kalau yang dewasa ni nak tengok jantan betina dia sangat muda. Yang betina biasanya kita akan ada nampak tanda goresan dekat dekat dia punya karapis dia, bahagian atas. Sebab itu tu mungkin tanda bekas yang jantan tu berpaut pada dia. Jadi kita nampak ada tanda haus. Jadi kalau ada tanda goresan hitam tu, itu maksudnya itu adalah betina. Pelbagai projek yang dilaksanakan bukan sahaja untuk pemeliharaan belangkas, tetapi pada masa yang sama dapat membantu menjana pendapatan nelayan yang terpilih. Harapan saya ialah supaya kita semua dapat bekerjasama untuk memelihara haiwan ini. Ini adalah haiwan yang sangat sangat unik ya, sebab dia adalah haiwan yang kalau kita panggil dia kata fossil animal ya, haiwan fosil. Sebab dia tidak pernah berubah orang kata bentuknya sejak jutaan tahun yang lampau. Jika dahulu sukar untuk masyarakat mencuba hidangan eksotik ini kerana dikatakan beracun, namun kini hidangan belangkas menjadi kegilaan ramai. Kita pilih belangkas ni sebab belangkas ni menu yang rare, menu yang susah nak dapat. Jadi kita cubalah untuk mempertengahkan menu belangkas ni kepada orang ramai. Alhamdulillah sambutannya menggalakkan, terutama daripada pelanggan-pelanggan daripada luar negeri Selangor. Di orang-orang kafe Kuala Selangor, menu yang menjadi kegemaran ramai adalah belangkas masak sambal pecah telur, masak lemak cili padi dan bermacam-macam lagi.
Kafe ini turut mempunyai menu baharu iaitu hidangan lambak atau shell out belangkas. Selain itu, turut dihidangkan makanan laut lain seperti ketam, mentaram, udang dan jagung. Semoga masyarakat terima belangkas. Belangkas ni nampak pelik, tapi siapa yang belum cuba belum tahu. Hasil laut ini adalah anugerah alam yang banyak manfaat dan kegunaan jika dipelihara sebaiknya. Sumber rezeki itu boleh didapati dan dicari di mana-mana sahaja, di laut maupun di darat, berbekalkan semangat dan kesungguhan untuk mengubah kehidupan secara tidak langsung dapat memperolehi pendapatan yang lumayan. Melihat kecekalan dan kecekapan mereka mencari hasil lautan, maka tidak hairanlah makanan laut ini berada pada nilainya yang tersendiri. Keunikan hidangan di warung soto dan pecal di Pasir Penambang Kuala Selangor ini adalah taugeh yang dicambah oleh pengusaha sendiri. Zakia Samsudin, 51 tahun, antara yang mewarisi kecekapan memasak kuah soto daripada ibunya. Kini dia bertanggungjawab sepenuhnya menguruskan legasi perniagaan keluarga sejak 4 tahun lalu. Turun-menurun daripada nenek saya pergi ke mak saya and then terus ke saya. Sejak tahun 77 daripada pasar malam, 2004 stop pasar malam, berhenti di warung yang kecil, mak yang usahakan. Sampai ke 2008 pindah ke kedai yang baru ni lah sehinggalah sekarang. Kelebihan kita rempah ratus kita buat sendiri. Kita blend sendiri rempah ratus ni dan tak ada memang jual kat kedai, memang kita adun sendiri. Kekuatan resipi ini adalah terletak pada taugeh yang dicambah sendiri, membuatkan soto dan pecal lebih sedap. Macam sayur-sayuran tu, contoh kalau soto kita akan guna taugeh. Istimewanya taugeh kita adalah kita cambah sendiri. Kadang bila kita cakap tanam, orang ingat kita tanam atas tanah yang memang takkan sama dengan toge yang kita beli di pasar biasa tu. Untuk satu hari kalau biasa kita akan guna sebanyak 5 kg kacang hijau. Kacang hijau ni kita rendam satu malam dan besok pagi kita basuh semua, kita akan tapis dalam tapisan. Lepas tu kita akan siram selama 3 hari lah. Hari-hari, satu hari 3 kali siram. Selama 3 hari baru kita akan collect yang dah tumbuh tu, cambah tu untuk kita guna untuk buat soto. Toge kita memang halus-halus, kecil dan macam baby toge. Sin daripada 77 tu memang kita buat tauge sendiri. Walaupun taugeh yang dihasilkan Rozakia hanya untuk jualan seharian, tetapi ada juga sebilangan pelanggan meminta untuk membeli taugeh daripadanya. Perbezaan rasa dia bila kita rasa yang dekat pasar tu dengan yang kita punya. Rasa macam bila masuk dalam mulut tu kita kunyah tu ada rasa rangup. Tapi bila kita beli yang kat pasaran biasa tu, taugeh dia macam lembik. Saya pernah guna taugeh di luar. Bila customer datang makan, so dia akan mengelola. Kenapa tak ada taugeh yang tanam? Dia cakap. Macam contoh pecal. Benda sayur-sayur tu, dia rasa dia nak makan toge memang kampung punya toge. Bagi saya, itulah satunya tarikan pada pelanggan. Kita cambah sendiri toge tu. Ada risikonya juga kita tanam toge ni kadang-kadang tak menjadi. Kadang-kadang mungkin kita salah beli kacang yang tak ada kualiti, toge tu tak akan menjadi. Selain rasanya yang enak dan harga yang berpatutan, menu masakan Jawa resipi keluarga ini sering menjadi lokasi pilihan pengunjung yang melalui jalan utama Kuala Selangor. Macam mana kita nak jaga kualiti kita supaya kita kekal lama. Yang penting kita jaga kebersihan satu. And then kita kualiti sup kita tu, rempah ratus tu kita kena ikut macam mana tok nenek kita hajar, mak kita hajar, kena ikut cara yang sama. Kita ada 2 cawangan, satu di Kuala Selangor, yang besar Kuala Selangor lah, satu lagi kat Shah Alam, Seksyen 6. Yang sana adik saya jaga. Dia pun kekalkan juga guna taugeh yang memang cambah sendiri, yang dia buat dekat sana, saya ajar dia. Dan sama je konsep dia, resepi dia semua daripada sini. Kalau ada rezeki, saya nak tambah lagi satu. Mungkin kat KL tak ada lagi warung soto ni, mungkin insyaAllah lah. Ibu kepada seorang cahaya mata ini nekat berhenti kerja 4 tahun lalu bagi meneruskan perniagaan keluarga sekaligus memperkenalkan makanan tradisi ini kepada pelbagai lapisan bangsa. Berlandaskan perniagaan yang jujur dan ikhlas pasti membuahkan rezeki yang menguntungkan.
Kambing yang susah nak jaga ialah kambing yang baru first time beranak. So, ibu dia tak tahu nak bagi anak dia susu. So, kita kena bantu. Mempunyai nilai pasaran yang tinggi, ternakan kambing, biri-biri serta kibas mampu memberi pulangan yang lumayan. Daging kibas lebih enak dan lembut daripada biri dan kambing. Untuk menghasilkan komponen yang terbaik, kayu dan kulit. Kulit mesti kita gunakan kambing betina. Kambing adalah haiwan ruminan kecil yang sering menjadi pilihan di dalam menjalankan bidang penternakan. Berbanding penternakan lembu, penternakan kambing tidak memerlukan keluasan kawasan yang besar. Kambing golek simpang 4 yang terletak di Melaka ini diusahakan oleh pasangan suami isteri sejak 6 tahun lalu. Setiap pagi, Siti Hajar Taib, 28 tahun, akan membantu suaminya untuk mengambil daun kelapa sawit di ladang yang terletak tidak jauh daripada kandang kambing mereka. Saya join bahagian peternakan ni dengan suami saya dah 2 tahun. So, apa yang suami saya buat setiap pagi, rutin dia ambil daun sawit, bagi kami makan, saya kambing tu semua. Setiap pagi saya akan tolong dia. Kebiasaannya, makanan berbentuk pellet akan diberikan terlebih dahulu. Kambing kemudiannya akan dilepaskan daripada kandang agar ternakan itu mempunyai ruang yang besar dan selesa ketika makan. Normalnya ada 80 ekor. Ibu dengan anak lah. Lepas tu jantan dengan betina kita orang kadang asingkan ibu dia. Kita orang tak akan samakan sebab customer akan datang akan pilih mana dia orang nak untuk akikah ke, kerja kahwin ke. Antara spesies yang diternak adalah kambing katjang, boer dan jamnapari. Meskipun berlainan spesies, pemantauan khusus dititik beratkan agar baka yang dihasilkan sihat dan berkualiti. Kambing yang susah nak jaga ialah kambing yang baru first time beranak. So, ibu dia tak tahu nak bagi anak dia susu. So, kita kena bantu anak dia menyusu kat ibu dia. Walaupun diusahakan secara kecil-kecilan, mereka juga pernah berdepan dengan masalah kerugian yang menjadi cabaran utama di dalam perniagaan. Cabaran sebagai seorang peternak ni satunya daripada segi kesihatan kambing. Kambing ni juga ada potensi untuk mudah mati, mudah diserang penyakit. And then yang sekarang dekat kawasan saya ni adalah belakang ni adalah ladang sawit. And then risiko untuk penyakit tu maybe kurang. Sering mendapat permintaan daripada penduduk setempat, Kambing Golek Simpang 4 turut menyediakan servis penyembelihan untuk ibadah korban dan majlis akikah. Kambing juga turut mempunyai kelompok keluarga yang besar, antaranya ialah kambing, biri-biri dan kibas. Mempunyai tanah berkeluasan 40 ekar, Tenang Agrofarm yang terletak di daerah Kuala Nerang, Kedah ini mengusahakan pelbagai spesies dan baka kambing daripada dalam dan luar negara. Hanya bermula secara kecil-kecilan, kini dua usahawan muda ini cukup berbangga melihat perniagaan yang diusahakan semakin berkembang maju. Di sini ada ternakan lembu, kambing, biri-biri, kibas dan juga beberapa aktiviti agrotourism yang kita buat kecil-kecilan. Petting zoo untuk kanak-kanak untuk bermesra dengan biri-biri dan kibas. Seperti peternakan lain, biri-biri serta kibas yang diternak di sini akan diberi makan 2 kali sehari pada sebelah pagi dan petang. Makanan yang berkhasiat seperti pellet dan rumput kering amat penting agar kambing mampu menghasilkan lebih banyak susu dan daging yang berlemak. Kerugian memang kita ada, terutamanya dalam ternakan lah, sebab kita melibatkan benda bernyawa. Kan, kematian, racun, sakit, kembung lah, apalah kan. Risiko yang kita perlu ambil lah. Minuman organik akan diberikan agar ternakan tersebut dapat terhindar daripada sebarang virus dan penyakit. Kambing, biri-biri dan kibas mempunyai rupa dan bentuk yang sama. Namun apa yang membezakannya hanyalah di bahagian ekor sahaja. Ekor kibas mempunyai lemak yang lebih tebal dan kembang berbanding biri-biri. Dari segi perbezaan rasa daging berbeza. Daging kibas lebih enak dan lembut daripada biri dan kambing. Industri penternakan kambing mempunyai kelompok yang kecil berbanding penternakan lain. Ilmu dan pengalaman diperlukan agar jumlah kerugian dapat dikurangkan. Mereka turut mengkomersialkan susu kambing mengikut permintaan. Mula menternak ni, kita kena pastikan kita ni kena ada knowledge lah mengenai dengan ternakan ni. Dan juga persediaan. Kita kena persediaan secara rapi dan teratur.
Susu yang dibungkus tadi perlu disimpan di ruang sejuk beku supaya khasiat dan kebaikannya dapat dikekalkan. Setiap komponen kambing mempunyai nilai pasaran tersendiri. Selain daging dan susu, kulit kambing juga dijadikan nilai kraftangan dan hasil seni. Terletak di Kampung Pulai Merlimau Melaka, terdapat sebuah perusahaan dalam pembuatan kompang berasaskan kulit kambing. Kompang yang kita buat ni dia saiz dia daripada 8 inci hingga ke 15 inci. Dia tak ada jenis kompang biasa lah, cuma dia saiz dia berbeza-beza lah. Kecuali ada yang orang bezakan lah, yang grade A, yang grade B tu. Maksudnya yang grade A, grade B tu, kalau A tu kualiti dia terbaik lah. Berpengalaman lebih 30 tahun dalam pembuatan kompang, hanya kayu jenis reban, sena dan cempedak digunakan agar kompang yang dihasilkan berkualiti tinggi. Untuk menghasilkan kompang yang terbaik, kayu dan kulit. Kulit kita gunakan kambing betina. Kulit kambing akan dijemur terlebih dahulu sehingga kering sepenuhnya. Proses ini bagi memudahkan menanggal bulu kambing dan mengurangkan bau hanyir. Seterusnya, kulit kambing akan direndam semalaman bagi menghilangkan kotoran dan melembutkan tekstur kulit agar mudah dibentuk. Setelah kita buang bulu dia tu, dah bersihkan bulu dia, dah pergi pada pemasangan, kompang kan. Setelah bersih kulit tu, bermakna bau dia dah berkurangan lah. Bukan kata hilang tu tidak mungkin berkurangan lah. Kompang yang sudah ditekap di atas bingkai kompang sekali lagi akan dijemur sehingga kering sebelum dipaku serta dikemaskan. Berbanding kambing jantan, tekstur kulit kambing betina lebih sesuai digunakan. Ini kerana kulit kambing betina lebih nipis dan dapat menghasilkan bunyi yang nyaring ketika dipalu atau dimainkan. Meskipun dunia semakin moden, alat muzik tradisional masyarakat Melayu ini masih mendapat permintaan. Penternakan kambing, biri-biri dan kibas merupakan bidang usaha yang boleh memberi 1001 manfaat kepada kehidupan seharian manusia. Dengan berbekalkan minat, usaha dan menyusun atur strategi yang terancang, pastinya mampu mengatasi segala cabaran selain memberi hasil pulangan yang berlipat kali ganda. Tahu kering atau lebih dikenali sebagai sayur fucuk menjadi taruhan buat Siti Aisyah Sulaiman dalam usaha mengembangkan lagi industri produk halal tempatan. Bahan panas dan kerumitan proses untuk menghasilkan sayur fucuk bukan penghalang untuk dia meneruskan legasi perniagaan keluarganya. Origin bahan adalah soya pure yang kita blender dan airnya dimasak, dididihkan. Dan hasilnya sekeping kepala itulah yang dipanggil sayur fucuk tu. Perniagaan ni diusahakan 35 tahun ni dan kilang baru ni baru berusia 4 bulan. Sayur pucuk kering ni nak menghasilkan satu keping tu ambil masa lebih kurang 15 minit, hasilnya satu kepala. So the whole kita start kerja pukul 4 petang, lebih kurang pukul 5 pagi baru settle untuk satu dapur lah. Untuk keringkan dia makan masa lebih kurang satu malam. Perusahaan berusia 35 tahun ini pada asalnya diusahakan oleh abang sepupunya. Kini, anak kelima daripada 8 beradik bertanggungjawab memasarkan produk dan sekaligus menjayakan perniagaan ini bersama-sama keluarga. Selain menghasilkan fucuk, Aisyah yang berusia 32 tahun ini turut menjual bahan buangan kilang seperti hampas soya dan serpihan sayur fucuk untuk dijadikan makanan ternakan. Untuk kilang baru kita ada 20 dapur. Kapasiti pengeluaran kita satu malam lebih kurang 3,500 pack. Setiap kali buat tu lebih kurang 30 kilo. Soya bermutu tinggi daripada Kanada. Bila kering tu dia punya kualiti dia cantik, dia shining. Bergantung kepada cuaca sebenarnya. Kalau hari cerah kita akan buat banyak lah. Kalau hujan tak boleh buat banyak. Jadinya kita buat sikit. Untuk production, bahagian salai, mesin dan sebagainya kita ada lebih kurang 9 manpower. Dan untuk packaging, kita ada lebih kurang 7 orang.
Gemarkan cabaran membuatkan bekas jutera ini nekat berhenti daripada makan gaji setelah melihat potensi perusahaan yang dijalankan serta keberkatan berniaga sendiri. Produk ni turun-temurun, kita orang generasi yang ketiga. So, kenapa kita orang teruskan adalah fardu kifayah lah. Kalau sekarang ni kita ada ejen dan kita pun dah start distribute untuk halal mat lah. Boleh dikatakan hampir setiap negeri ada produk kita, cuma tak menyeluruh lagi sebab ramai lagi yang tak tahu. Kita akan approach kedai ke kedai lagi untuk memasarkan produk ni. Sebelum ni kapasiti kita lebih kurang 30 ke 40 kotak satu hari, tapi sekarang ni dah double. Dahulu, produk ini dihasilkan menggunakan dapur kayu dan memakan masa lebih lama. Sejak 4 bulan lalu, kilang kedua ini sangat membantu proses pengeluaran sayur fucuk dan melancarkan penjualan. Selain memeriahkan pasaran makanan halal, secara tidak langsung perusahaan ini mempunyai inisiatif yang tersendiri. Bagi Aisyah, dia lebih mengutamakan peluang pekerjaan kepada golongan ibu tunggal bagi membantu mereka yang tidak berkemampuan di sekitar Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Kalau boleh, setiap kedai runcit kawasan perumahan mesti ada sayur pucuk hasbi dan kita target untuk selatan lah insyaAllah. Tapi supportive produk daripada Kuantan sangat menggalakkan. Selain sentiasa berusaha dan bekerja kuat, Kuasa Tular hari ini juga mendorong meningkatkan hasil jualan sayur fucuk melalui media sosial. Maka tidak hairanlah setiap hari dia sering dihujani tempahan daripada ejen-ejen seluruh Malaysia. Semoga usaha ini akan meningkatkan lagi bahan jualan makanan halal. Peminat makanan tempatan gemar mencuba sesuatu yang unik, malah sanggup beratur kerana mahu merasai keenakannya. Inovasi PAW berintikan cita rasa barat menjadi taruhan buat pasangan adik-beradik Nur Afifah Roslan 26 tahun dan Muhammad Afiq Roslan 28 tahun. PAW Pak Ngah ni sebenarnya dah beroperasi daripada zaman atuk saya lagi. Saya merupakan generasi ketiga selepas ibu bapa saya dan ibu bapa saya memulakan kembali pada tahun 1999 dan selepas itu dalam 2 ke 3 tahun lepas saya dan abang saya ambil alih PAW Pak Ngah ni. Generasi pertama hanya ada PAW kelapa, kaya dan kacang. Ibu bapa saya adalah sedikit penambahan macam sambal bilis, kari daging, kari ayam. Saya dan abang saya generasi ketiga, kami memulakan satu inovasi yang baru iaitu PAW carbonara dan bolognese lah. Resepi asal diolah seiring dengan permintaan hari ini. Berkat doa dan sokongan keluarga menguatkan lagi semangat anak muda ini untuk terus mencipta nama dalam industri makanan tempatan sehingga ke peringkat antarabangsa. Bagi kita yang orang muda ni, macam-macam idea yang kita ada. Dari segi flavor, fokus kepada flavor yang apa orang muda sekarang nak makan. Flavor carbonara tu daripada idea abang saya. Apa kata try buat PAW yang intikan spaghetti. So saya mulakan dengan carbonara. Dan untuk yang bolognese pula saya dapat idea bila saya makan nachos yang ada cicah dengan bolognese dan cheese sauce. Dan daripada situlah saya dapat inovasi untuk buat PAW beef bolognese lah. Permintaan sekarang lebih kepada yang baru dan yang klasik pun sama juga. Masih ada permintaan lah daripada golongan yang lama sampailah yang sekarang. Gabungan lama dan baharu memantapkan jualan PAW homemade selama 3 generasi ini. Tidak kira apa jua inti yang dihasilkan, pasti ada penggemarnya yang tersendiri. Ribuan PAW harus dihasilkan setiap hari bagi memenuhi permintaan pelanggan. Dalam sehari, production kami sekitar 1,800 ke 2,100 pieces. Klasik, local favourite dengan premium. Frozen tahan selama 2 bulan. Kalau kita simpan dalam beku lah. Masak dia, kita keluarkan daripada freezer tu dan didihkan air. Boleh kukus selama 10 ke 15 minit sampai PAW tu betul-betul lembut. PAW kami semuanya daripada handmade dan jaminannya untuk customer, setiap gigitan itu ada inti. Perusahaan keluarga ini semakin berkembang apabila mereka mula menawarkan jualan secara franchise bagi sesiapa yang berminat. Peluang ini sekaligus membuka rezeki buat orang lain.
Kami fokus kepada pop-up store iaitu berniaga di tepi-tepi jalan lah. Kami bagi peluang untuk sesiapa saja yang nak mencari income. Kami sekarang ada dalam 6 lokasi iaitu di Ampang, Gombak, Melawati, Subang, Ceras dan juga Puchong. Setiap stokis perlu mengikut garis panduan yang ditetapkan agar permintaan dan keunikan rasa pau yang dihasilkan sentiasa sama di setiap lokasi jualan. Disiplin kena ada, mental memang kena kuat lah. Sebab handle business ni bukan senang, lagi-lagi untuk orang muda. Yang di mana kita ada orang yang bekerja dengan kita, macam mana kita nak handle orang tu dan macam mana juga kita nak puaskan pelanggan. Walaupun sekadar menyambung legasi keluarga, itu bukanlah alasan untuk dua bersaudara ini sekadar goyang kaki tanpa berusaha dan berdiri di atas kaki sendiri. Turun padang dan memantau situasi perniagaan adalah langkah terbaik untuk memastikan label ini terus dikenali umum. Pegaga antara ulaman yang kaya dengan vitamin C, A, zat besi dan kalsium. Maka tidak hairanlah inovasi makanan berkhasiat seperti Pegaga Crispy menjadi taruhan buat pasangan suami isteri Rosidah Arif 39 tahun dan Zuan Muhammad Farid 40 tahun. Saya rasa daripada orang lain punya produk, peria goreng crispy, bayam Brazil crispy, saya pun terfikir juga kan sebab Pegaga ni jarang orang makan. Melainkan macam orang-orang dalam pantang macam tu kan. Baik pulih bahagian dalaman. Tapi bila kita fikir balik, kenapa kita tak cuba? Kita buat produk ni jadi semua orang boleh makan, boleh rasa. Lepas tu kita cuba olah. Cuba olah rasa macam mana nak jadikan dia jadi macam budak-budak suka makan. Bila dah rasa, dia akan datang balik. Situ dah tercetusnya idea macam mana kita nak buat, nak keluarkan produk yang Pegaga crispy ni lah. Walaupun perlu bersaing dengan produk Pegaga yang sedia ada, kualiti dan bekalan Pegaga segar harus sentiasa mencukupi untuk memastikan makanan ringan ini terus dikenali serata Malaysia. Dalam sehari, kita menggunakan 100 ke 200 kilo Pegaga. Lebih kurang kita dapat 500 box macam ni lah. Kita akan ambil Pegaga yang fresh daripada pasar tani. Memang kita deal dengan orang tu. Proses tu kita akan potong, kita akan basuh, kita akan tutuskan air. Lepas tu baru kita gaulkan dengan tepung dan kita goreng. Dia goreng pun tak lama, dalam 2-3 minit macam tu sebab benda ni cepat kering tau. Lepas menggoreng tu, kita akan masuk dalam satu bekas besar macam ni. Kita akan lapiskan dengan tisu yang boleh serap minyak. Berlapis-lapis dah. Maksudnya dah tunggu masa kita nak packing, kita akan tunggu dah masa sehari ke 2 hari macam tu baru kita packing masuk dalam bekas. Rahsia ramuan bancuhan Pegaga ini menjadikan keripik Pegaga lebih enak dimakan begitu sahaja. Produk ini boleh bertahan selama 1 bulan jika disimpan dengan baik. Plan tu banyak. Tapi insya-Allah kita akan cuba buat lagi lah menggunakan sayur-sayuran yang lain lah. Kita akan cuba. Kita kena jaga kualiti lah. Sebab orang akan rasa daripada pertama tu, kali kedua kalau kita tak jaga kualiti, mungkin orang dah tak suka kan. Kualiti tu yang penting sebenarnya. Ibu kepada 3 cahaya mata ini mula mengusahakan produk berasaskan Pegaga dengan modalnya sendiri sejak 3 bulan lalu. Saya buka macam bengkel dekat rumah ni pun kira nak membantu juga orang di kawasan sekeliling lah, macam kebanyakan pekerja-pekerja saya ni pun daripada kawasan taman ni juga. Jadi orang kata sama-sama nak membantu mana yang memerlukan. Setakat hari ini, Rosidah membuat jualan produk melalui ejen di sekitar Negeri Pahang, Johor dan Negeri Sembilan. Inisiatif ini sedikit sebanyak dapat membantu golongan suri rumah yang mahu memulakan perniagaan daripada rumah. Kita kena kata kuat semangat lah. Berniaga ni persaingan banyak. Kena tabah lah. Sebab berniaga ni bukan senang tau. Kita nak naik satu tapak tu kata ambil masa. Jadi orang kata kena kuat semangat lah. Tu je. Chocolate cake, hanya sesuap coklat di bibir terukir. Aku berpikir-pikir. Chocolate cake, hanya sesuap coklat di bibir terukir. Aku berpikir-pikir. Kek keju berperisa cempedak, pulut hitam, durian dan banyak lagi.
Semuanya adalah menu unik hari tangan Nur Arini Adrina Muhammad Rizal, 28 tahun. Bermula hanya sekadar hobi, kini membuat kek menjadi kerjaya utamanya dengan membuka kafe Kula Cakery sejak 4 tahun lalu. So, macam nenek saya memang ada buku resepi yang sangat banyak yang dia suka tampar-tampar daripada surat khabar, daripada kecil lagi. So masa dulu hari raya buatlah kek-kek tu. Tapi macam biasalah sekarang kan dunia dah berbeza, dah zaman dah moden. So kita kena ubah sikit tapi basic tu tetap ada daripada nenek saya. Tapi saya pun kenalah juga belajar sendiri juga, tengokkan resepi yang lain-lain yang unik-unik juga. Selepas tamat pengajian, anak bungsu daripada 4 beradik ini memilih untuk meneruskan minatnya ke peringkat yang lebih jauh. 21 tahun lagi dah start dah. So masuk umur 20 tahun masih lagi belajar. Degree in Early Childhood Education. So memang saya suka ajar budak-budak buat kek. Lepas tu daripada dulu suka masak. Passion tu lebih lagi kepada baking. So masuk pula kelas baking tiap-tiap minggu. So daripada situ saya pun bawa kek saya pergi sana juga. So dengan kawan-kawan, tiba-tiba diorang pun suka juga kek tu. So diorang kata, ajarlah kita orang. So saya pun jadi, okeylah. So saya pun start mengajar pula kat rumah. Dan bila umur 24 tahun, bermulalah Gula Cakery. Berkat usaha dan kesabaran yang tinggi, Arini sudah pun mempunyai 4 cawangannya berlokasi di Shah Alam, Puchong, Melaka dan Setia Alam. Malah dia berhasrat untuk membuka satu lagi cawangan di Lembah Kelang pada November ini. Semua orang memang suka kek coklat. So kek coklat tu memang basic, semua orang makan. Tapi kadang-kadang takkan hari-hari orang yang sama datang nak kena makan kek coklat. Sekarang I rasa local flavours dah semakin orang mencari-cari juga tau. So katalah kalau you makan cendol kat tepi jalan, buatlah pula cendol kek. Pulut hitam cheesecake. So bubur pulut hitam tu kita tukarkan jadi cheesecake. Orang suka makan cempedak goreng, kita buat pula cempedak cheesecake. Sebenarnya pregnant ni memang suka gila minum boba. So daripada situ I terfikir juga jumlah kita buat, tapi susah sebenarnya nak buat. Lepas tu kita infuse lah sikit, buat teh tu mungkin yang rasa dia more English. Lepas tu saya tukar dia jadi kek. So orang pun tetap enjoy. Orang suka mencuba benda baru. Biarpun syarat hamil anak kedua, ia bukan penghalang untuknya berdiam diri tanpa memikir dan menghasilkan pelbagai resepi terkini yang sesuai dengan situasi semasa. Bila kita letak benda yang baru, nanti dekat Instagram tu semua orang akan tag each other. Lepas tu semua datang try. So dari situ nanti kita tukarlah flavour tu. Tapi bukanlah semua orang akan suka. Macam biasalah apa kita rasa berbeza. Macam muda-muda sekarang kalau tengok orang semua nak yang boba. Lepas tu mungkin macam pulut hitam tu, kita ambil lah pula target market yang mungkin mak-mak sikit yang suka makan. Arini sentiasa percaya mengusahakan sesuatu daripada rumah ini adalah batu loncatan untuk memulakan apa jua bidang perniagaan. I rasa sangat bagus kalau ada masa, why not? Sebab sebenarnya nak buat kek ni, kita cuma perlukan dapur. Kalau tak ada mixer pun tak apa. Kita pakai tangan pun kita dah boleh siapkan satu brownies. Lepas tu sekarang semua orang memang suka makan dessert. Hari-hari ada birthday celebration. Sebab tu saya rasa kek ni namanya celebration. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Usaha dan sentiasa berpegang kepada prinsip membuatkan wanita muda ini terus mahu berjaya dan berada di tahap yang boleh dibanggakan. Banyak orang kalau kita tak kuat sebenarnya, besok pun kita dah boleh give up dah. So sebenarnya macam saya, sifat kekurangan tu sangat saya titik beratkan dekat dalam bisnes yang saya buat ni. Sebab my dad pun kerja dengan saya, mak saya pun, kakak saya, abang saya, nenek saya, semua orang pun memang hari-hari kita cakap pasal bisnes ni. Tapi saya rasa at the end of the day, rezeki pun datang. Kalau macam parents pun ada together rezeki kita pun akan juga banyak. So dari situ saya rasa tak salah pun kita ada support daripada family. Dan juga jangan takut untuk minta tolong daripada orang-orang yang lebih mahir juga. Tak salah untuk kita sharekan kita punya ideas, pendapat dan sentiasa kita kena minda kita kena sentiasa terbuka. Cabaran